Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ketiga. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat yang ketiga dan keempat surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik. Kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya supaya ia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu. Dan di akhirat pula ia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan dalam sebarang amal yang soleh akan pahala kelebihannya. Dan jika kamu berpaling membelakangkan tiga perkara itu, maka sesungguhnya akan bimbang kamu akan beroleh azab hari kiamat yang besar, huru-haranya. Kepada Allah jualah kembalinya kamu dan ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kalimah mata'an hasana yang bermaksud kenikmatan yang baik adalah sesuatu yang tidak disertai dengan kekeruhan bagi sesiapa yang dianugerahinya dan mengisyaratkan usia yang panjang serta kenikmatan yang mencukupi. Manakala kalimah kata fadl bererti kelebihan, membawa maksud keutamaan dan pemberian tanpa ganjaran atau bukan kerana kewajipan, tetapi semata-mata kerana kebaikan dan kasih sayang. Namun yang dimaksudkan dengan perkataan itu pada ayat ini adalah amal-amal kebajikan. Perkataan fadlahu bermaksud keutamaannya yang difahami oleh kebanyakan ulama bahawa ianya membawa maksud anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerahnya disebutkan sebagai fadl kerana anugerah Allah itu adalah atas dasar kebaikan dan kasih sayangnya. Ada juga yang memahami dhamirhu, kata nama pada ayat tersebut tidak merujuk kepada Allah tetapi merujuk kepada orang yang melakukan amalan baik tersebut. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi melalui tafsirnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ketiga surah Hud ini dengan menyatakan bahawa mohonlah ampun kepada Allah dari dosa syirik, kufur dan maksiat serta bertaubatlah kepadanya dengan menyesali apa yang telah kamu lakukan.
dan kuatkanlah hatimu untuk tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Perbaikilah apa yang telah kamu rosakkan dan lakukanlah amalan soleh. Jika kamu melakukan seperti apa yang telah pun disebutkan, nescaya Allah akan memberikan kesenangan kepadamu, dan kesenangan itu adalah rezeki yang halal, kebahagiaan di dunia, hidup yang berjaya, serta nikmat yang terus menerus. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui mentafsirkan, jika kamu berpaling dari seruanku, iaitu seruan supaya tidak menyembah selain Allah, maka katakanlah wahai Muhammad bahawa aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari huru-hara yang sangat besar, iaitu hari kiamat. Hari di mana seseorang ibu tidak lagi mengenal anak-anaknya kerana ketakutan yang amat dahsyat. Namun, ada juga yang berkata bahawa yang dimaksudkan dengan hari dalam ayat ini adalah hari ketika kita memperoleh bencana di dunia, sebagaimana yang telah diperoleh kaum dari Rasul yang terdahulu. Pada ayat yang keempat surah Hud, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui menjelaskan berkenaan dengan hari akhirat, bahawa kepada Allah lah tempat kembalimu, baik dalam kumpulan golongan ataupun secara sendiri. Tidak ada seorang pun yang tidak kembali kepadanya, dan di sanalah kamu menemui balasan yang adil, dan Allah itu sentiasa berkuasa atas setiap sesuatu. Jelas dapat dilihat bahawa ayat ini menerangkan perkara yang berkaitan dengan pokok agama, iaitu beriman kepada Al-Quran, manakala perkara yang juga menjadi teras agama dalam ayat ini adalah tauhid, menyembah Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kebangkitan, serta mempercayai adanya pembalasan di hari akhirat sana. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah ketika mentafsirkan ayat ketiga dan keempat surah Hud menyatakan, jelaslah tingkat-tingkat penyempurnaan yang ditempuh oleh orang yang beriman. Pertama, dia memohon ampun atas kesalahannya selama ini. Kesalahannya di zaman jahiliah, ianya disertakan dengan taubah. Dia mengaku bahawa Allah cuma satu, tiada bersekutu dengan yang lain, yang diungkapkannya melalui pengakuan syahadah, La ilaha illallah. Dengan ini, dia telah memohon ampun dan bertaubat dari dosa yang besar selama ini. Kemudian diikutinya lagi dengan pengakuan syahadah kedua, Muhammadur Rasulullah. Dengan pengakuan kedua ini menjadikan dia seorang Islam dan menyebabkan jiwanya beroleh limpah kurnia. Dia akan merasai kesenangan yang baik setelah bebas daripada perhambaan benda. Kemudian dilanjutkan hidupnya sebagai seorang Muslim. Diikutinya iman dengan amal yang soleh. Jelaslah bahawa amal yang soleh itu membuat orang jadi utama. Orang yang beramal ialah orang yang utama. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahawa orang yang beramal adalah orang yang utama, maka Allah akan mengakui keutamaan itu. Allah akan memberikan penghargaan kepadanya lantaran keutamaannya. Hamka ketika mentafsirkan ayat keempat surah Hud menutup tafsiran ayat ini dengan sebuah perumpamaan, katanya, apa yang kita rasakan dengan membaca ayat ini? Tak ubahnya kita dengan seorang penggemar ikan dalam akuarium yang melihat ikan itu keliling berkawan-kawan. Aneka warna dengan gembira di dalamnya. Sekali-sekala dilemparkan makanan, dia pun berebut makan. Alangkah jernih air dan alangkah senangnya ikan itu. Tetapi kitalah manusia yang memeliharanya. Kita yang lebih tahu akan nasib mereka. Akuarium tempat mereka hidup itu terbatas. Air bisa kita keringkan dan dia pun bisa kita tangkap. Untung dan malang mereka bergantung kepada kita. Maka demikianlah perumpamaan sederhana tentang kita yang hidup di dunia ini. Merasa diri kita bebas padahal terbatas. Mereka gembira padahal pedang Israel selalu mengancam. Rezeki sudah diagakkan keliling dan keliling. Namun kembali kepada Tuhan juga. Sedang gembira takdir mengintip dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sedang panas terik hujan, tiba-tiba turun. Sedang gembira bermaya pada terlolong menangis, tidak disangka. Hanya keinsafan bahawa kita akan kembali kepada Tuhan jualah yang akan menjadikan kita dapat tenang menghadapi keadaan. Manakala Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi
ketika mentafsirkan ayat ketiga dan ayat keempat surah Hud menyatakan bahawa kenikmatan segala yang baik dan benar ditujukan kepada kehidupan sekarang dan kurniaan yang melimpah ditujukan kepada kehidupan rohani yang lebih tinggi sebagai ganjaran. Ia dimulakan di sini dan disempurnakan dalam kehidupan akhirat. Dengan adanya hari kebangkitan dan Dia Maha Kuasa, maka manusia yang cerdas akalnya akan mempersiapkan bekalan untuk menuju hari itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ketiga dan keempat surah Hud. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ketiga dan keempat surah Hud ini menjelaskan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman supaya memohon ampun dan bertaubat kepada Allah atas kesilapan yang dilakukan. Kerana apabila seseorang itu bertaubat daripada dosa-dosanya, nescaya Allah akan memberikan kenikmatan yang baik kepadanya sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kurniaannya kepada setiap orang yang berbuat baik. Namun sekiranya kita berpaling, maka kita akan ditimpa dengan azab pada hari kiamat kelak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ketiga dan keempat surah Hud ini mengajarkan kepada kita semua tentang pentingnya memohon ampun kepada Allah atas kesilapan yang telah pun kita lakukan, kerana kesan daripada dosa dan maksiat adalah terhalang daripada mendapat kebaikan dan keberkatan. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terutamanya dalam kalangan orang Islam sendiri, sikap mengambil remeh dan memandang enteng terhadap dosa seolah sudah menjadi darah daging. Seolah-olah kita tidak takutkan akibat daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Ketahuilah bahawasanya dosa-dosa itu menyebabkan jiwa menjadi resah, hidup menjadi sempit dan hilangnya barakah. Disebabkan itulah Islam menganjurkan supaya seseorang itu bertaubat dan melakukan kebaikan setelah dia melakukan dosa-dosa dan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dalam apa jua keadaan dan di mana sahaja kamu berada. Ikutilah kejahatan, dosa dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis sahih. Daripada hadis ini, jelaslah kepada kita bahawa sebenarnya kebaikan yang kita lakukan dalam hidup ini, hatta kebaikan kecil seperti membuang halangan di jalanan serta berbuat baik kepada binatang, manfaatnya bukan hanya kepada sebelah pihak, bahkan manfaat tersebut kepada diri kita juga, iaitu kebaikan tersebut menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Ingatlah sebuah kisah masyhur yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih oleh Imam Muslim. Kisah tentang seorang lelaki yang telah membunuh 100 orang. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosanya lalu memasukkannya ke dalam syurga asbab kebaikannya. Niatnya yang benar-benar ikhlas untuk kembali bertaubat kepada Allah itu dikira. Allah mengira setiap derap kakinya dalam menuju kebaikan. Usahanya untuk berhijrah ke arah kebaikan tidak disia-siakan oleh Allah. Demikianlah Allah mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya yang bertaubat. Sedemikian juga kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu akhirnya menghapuskan kejahatannya yang telah lalu. Maha suci Allah yang benar-benar luas keampunannya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ketiga dan keempat surah Hud ini ialah, pertama, sebagai seorang manusia, kita tidak terlepas daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah. Namun, kembalilah bertaubat kepadanya dan sentiasalah berusaha untuk meninggalkan maksiat tersebut. Kedua, sesungguhnya dosa-dosa yang kita lakukan akan membawa kepada hilangnya keberkatan dalam kehidupan. Jiwa menjadi resah, tidak tenteram dan hidup menjadi kacau bilau. Ketiga, kepada Allah kita akan kembali. Sungguh kehidupan yang sebenar adalah di akhirat sana. Sama ada kita akan menjadi orang yang berbahagia meraih syurga ataupun menjadi orang yang merana dilemparkan ke dalam neraka. Tuan-tuan,
puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.